أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Imam dan semua ahli jawatan kuasa pengurusan masjid yang Sungai Buloh, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat bersama pada malam ini. Ada salah pertemuan bidang pengajian yang saya nak bawa pada malam ini ialah pengajian ibadah, pengajian fiqh ibadah, bagian fiqh ataupun nama tazkirah Syawal. Ini dalam bulan Syawal lagi saya namakan tazkirah Syawal bersama saya insyaAllah. Okey, ini tajuk yang saya coba bawa pada malam ini kerana ada sahabat-sahabat kita yang bertanya tentang beberapa masalah. Jadi saya rasa sesuai untuk saya bawa tajuk ini pada malam ini, iaitu tajuknya, bolehkah menyatukan puasa qada Ramadan dengan puasa sunat? Boleh tak boleh? Katakanlah kita masa bulan Ramadan itu kita tertinggal puasa Ramadan, ada sebabnya, tertinggal puasa bulan Ramadan. Kemudian apabila selesai bulan Ramadan, dia nak qada balik puasa tersebut. Di samping dia qada kembali puasa Ramadan yang tertinggal itu, maka dia nak masukkan juga sekali dengan puasa sunat, katakanlah puasa sunat Syawal. Boleh tak boleh? Dia nak campur dua itu dalam satu satu hari. Misalnya dia qada balik Ramadan yang dia tinggal dulu, kemudian dia nak masuk juga pada hari yang sama sunat puasa Syawal. Jadi satu wajib, qada wajib, satu lagi sunat. Boleh tak kedua-dua ini kita gabungkan sekali? Kita tengok permasalahan ini. Baik. Sesiapa yang mengerjakan puasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka orang itu akan mendapat pahala seolah-olah pahala berpuasa sepanjang tahun. Ini kelebihan kita puasa Ramadan, kemudian selepas itu kita buat pula puasa Syawal, sunat Syawal 6 hari. Maka orang yang berkenan itu akan diberi ganjaran pahala semacam dia puasa setahun lengkap tiap-tiap hari. Itu fadilat atau kelebihannya. Dia puasa dia puasa sesiapa yang mengerjakan puasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka orang itu akan mendapat pahala seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Kita puasa bulan Ramadan, lepas itu kita tambah pula 6 hari lagi puasa sunat bulan Syawal, pahalanya semacam kita puasa setiap hari selama 1 tahun. Banyak, padahal kita puasa sebulan, kemudian kita tambah 6 hari lagi bulan puasa Syawal. Pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang berkenaan
semacam dia puasa setahun genap. Banyak. Itu apa namanya penjelasan awal dia lah. Baik. Perkara ini jelas disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Ini pun so apa nama dengan jelas. Apa makna hadis ini? Dia kata, maksudnya sesiapa yang berpuasa Ramadan, dia puasa genap puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Hebatnya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang telah berpuasa bulan Ramadan genap, kemudian mari masuk bulan Syawal, dia puasa pula 6 hari lagi dalam bulan Syawal itu puasa sunat, maka pahalanya diberi seolah-olah semacam dia berpuasa setahun setiap hari. Banyak pahala yang Allah berikan kepada orang berkenan. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Namun bagaimana jika seseorang hendak berpuasa 6 dalam bulan Syawal, sedangkan dia mempunyai puasa qada Ramadan yang belum dibayar? Baik. Katakanlah masa di dalam bulan Ramadan dulu dia ada tertinggal puasa dia, atau dia meninggalkan puasa dia. Lepas itu apabila masuk saja hari yang pertama dia berlayar, kemudian hari yang kedua itu dia nak terus puasa Syawal. Boleh tak boleh? Kita tengok permasalahannya. Ya. Jika seseorang berpuasa 6 dalam bulan Syawal, sedangkan dia mempunyai puasa qada bulan Ramadan yang belum dibayar, kerana mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkan adalah wajib, sama ada puasa Ramadan itu ditinggalkan dengan sengaja ataupun disebabkan keuzuran syar'i. Jadi puasa yang dia tinggal dalam bulan Ramadan itu sama ada dia sengaja tinggal. Semalam puasa dia tak puasa, misalnya dalam bulan puasa Ramadan, ataupun dia tak puasa dalam Ramadan itu beberapa hari kerana keuzuran syar'i, keuzuran yang dibenarkan oleh hukum syarak Islam kita. Misalnya dia tak dapat puasa kerana dia sakit misalnya, ataupun kerana misalnya dia musafir jauh, nak pergi jauh dalam bulan Ramadan, maka dia mengambil keputusan tidak berpuasa pada hari perjalanan dia itu. Bagaimana kita dapatkan ditinggalkan dengan saja kemudian terlibat. Namun bagaimanapun jika seseorang hendak berpuasa 6 dalam bulan Syawal, sedangkan dia mempunyai puasa qada Ramadan yang belum dibayar, dia ada lagi puasa Ramadan yang belum dibayar yang dia tinggal itu, kerana mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkan adalah wajib, sama ada puasa Ramadan itu ditinggalkan dengan sengaja atau disebabkan keuzuran syar'i. Jadi kalau kita seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan, sama ada sebab syar'i, dia sakit ke atau apa-apa, ataupun tak ada sebab saja dia malas saja nak puasa, dia pun tak puasa. Apa hukum puasa dia dalam bulan Syawal yang dia buat sunat itu? Sah atau tidak sah atau macam mana? Itu persoalan yang cuba kita sampaikan yang saya petik daripada pendapat para ulama. Dan di sini apa yang menarik, sesiapa saja yang mempunyai puasa qada Ramadan, dia boleh saja menyatukan dengan puasa-puasa sunat yang lain, sama ada menyatukan dengan puasa Ashura
hari Arafah, puasa bulan Syaban, puasa mingguan pada hari Isnin dan pada hari-hari lain yang sunat puasa itu. Jadi ini kita suatu perkara yang banyak berada. Kalau kita mempunyai puasa pada Ramadan, apa namanya? Dia boleh menyatukan puasa sunat yang dia nak buat itu dengan puasa kan bisa datang. Di sini apa yang menarik? Sesiapa saja yang mempunyai puasa pada Ramadan, dia boleh saja menyatukannya dengan puasa-puasa sunat lain. Jadi dia ada qada Ramadan dan bersepakat, kemudian dia nak campur dengan puasa sunat pula. Boleh tak boleh tak? Dia kata sama ada menyatukan dengan puasa Ashura puasa bulan Ashura ataupun hari Arafah, puasa hari Arafah, puasa bulan Syaban, ada bulan Syaban ada puasa sunat, puasa mingguan iaitu puasa sunat pada hari Isnin, pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Jadi boleh tak boleh dia nak campur dengan qada puasa bulan Ramadan dengan puasa sunat ini. Boleh tak boleh? Kita tengok apa ulama beri pandangan mereka. Baik. Termasuklah puasa hari Khamis sunat dilakukan. Termasuk puasa 6 hari pada bulan Syawal dan lain. Ini puasa sunat. Baik. Namun begitu perlu dilihat terlebih dahulu apakah sebab puasa Ramadan itu ditinggalkan. Dia kena tengok dulu. Boleh ke tak boleh dia nak campurkan puasa Ramadan yang dia tinggal dengan puasa sunat. Boleh ke tak boleh? Tengok aja kata apa? Perlu dilihat terlebih dahulu apakah sebab puasa Ramadan itu ditinggalkan. Dia kena ingat balik kenapa aku tak puasa dulu dalam bulan Ramadan beberapa hari. Sekarang dia nak qada. Apakah dia tinggal itu kerana tertinggal ataupun kerana ada sebab dia sakit, ataupun saja tak ada sakit, tak ada apa saja dia balas saja. Itu kena dia bagi perhatian. Dia kena tahu sebab puasa Ramadan yang ditinggalkan. Kerana perbezaan sebab meninggalkan puasa Ramadan akan menentukan sama ada boleh atau tidak menyatukan puasa qada dengan puasa sunat. Jadi dia kena rujuk kepada sebab mengapa dia meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan dulu. Tak kira berapa hari, ke hari, ke 3 hari, ke berapa lah. Kenapa? Dia kena rujuk balik situ. Jadi setelah dia rujuk, dia faham dah sebab-sebab dia tak puasa itu. Hari ini dia nak puasa balik, hari yang tinggal nak dicampur pula puasa qada itu dengan puasa sunat bulan Syawal. Sama ada boleh atau tidak menyatukan puasa qada dengan puasa sunat. Boleh tak boleh jadi faham tak apa dia masalah di sini? Boleh faham tak? Boleh? Okey. Maka untuk lebih jelas akan diterangkan bagaimana boleh menyatukan puasa qada dengan puasa sunat itu. Jadi saya bawa pendapat ulama macam mana yang membolehkan kita campur, katalah qada Ramadan yang kita tinggal, kemudian kita campur dengan puasa sunat yang lain dalam hari yang sama. Itulah mana dua puasa dia buat dalam satu hari. Satu qada balik Ramadan yang dia tinggal, yang kedua dia nak campur dengan puasa sunat. Macam mana kita kata? Maka untuk lebih jelas akan diterangkan bagaimana boleh menyatukan puasa qada dengan puasa sunat itu. Yang bolehnya macam mana? Saya bawa yang boleh dahulu. Sebab meninggalkan puasa Ramadan, dia kena tahu, dia kena kaji balik mengapa dia tertinggal puasa Ramadan itu. Tak kira lah berapa hari dia tinggal, dia kena dapat balik sebabnya. Sebab sakit kah,
sebab perjalanan atau apa-apa sebab yang menyebabkan dia tidak puasa. Baik. Untuk mengetahui sama ada boleh atau tidak menyatukan puasa Ramadan dengan puasa sunat itu, maka perlu dilihat sebab seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan itu. Jadi untuk nak tahu boleh atau tak boleh kita nak campur dua puasa tadi dalam satu hari, boleh tak boleh, maka dia kena tengok sebab kenapa dia meninggalkan puasa Ramadan itu. Tak kira berapa hari dia kena tahu, dia kena semak balik kenapa dia tak puasa itu. Hari ini dia nak qada balik, kemudian dia nak campur pula dengan puasa sunat. Dia kena rujuk balik kepada sebab mengapa dia tinggal puasa beberapa hari dalam bulan Ramadan tersebut. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan terbagi kepada dua. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan terbagi kepada dua. Apa dia? Yaitu satu, meninggalkan puasa Ramadan bukan disebabkan uzur syar'i. Dia tinggal itu bukan kerana uzur syarak, uzur yang diberi kebenaran oleh syarak, tidak. Jadi misalnya dia tak sakit pun, sengaja dia tinggal, dia tinggal puasa Ramadan itu. Meninggalkan puasa Ramadan bukan disebabkan uzur syar'i. Uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh Islam atau oleh hukum syarak. Macam kalau kau itu sakit, dia dibenarkan tidak berpuasa, tapi dia kena qada balik. Ataupun dia ada perjalanan penting yang jauh, yang terpaksa dia pergi. Kalau dia puasa, dia tak boleh tak dapat nak menjalankan perjalanan itu kerana terlampau penat. Itu perjalanan itu dengan syarat perjalanan yang dibenarkan oleh agama, oleh Islam. Kalau dia pergi berjalan nak pergi bunuh orang misalnya, tak bolehlah, tak boleh. Meninggalkan puasa Ramadan bukan disebabkan uzur syar'i, iaitu dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, meninggalkan puasa Ramadan disebabkan uzur syar'i. Dia tinggal puasa itu ada sebab uzur yang dibenarkan oleh syarak, hukum syarak. Seperti kerana datang haid kalau perempuan, atau nifas, atau sakit kalau lelaki pun, atau musafir yang dibenarkan dia meninggalkan puasa lah. Jadi itu yang kedua. Tadi satu meninggalkan puasa dengan tidak ada uzur syar'i. Yang kedua ini meninggalkan puasa kerana ada uzur syar'i. Menyatukan puasa qada dengan puasa sunat. Baik, kita tengok, kita nak campurkan antara puasa qada, kata esok dia puasa qada balik Ramadan yang dia tinggal. Boleh tak boleh? Pertama, pada hari yang sama besok ni dia nak puasa sunat. Sunat Syawal misalnya. Boleh tak boleh? Menyatukan puasa qada dengan puasa sunat. Kedua-dua sebab yang disebut di atas tadi menghasilkan hukum yang berbeza. Dalam perkara menyatukan puasa qada dengan puasa sunat. Jadi dia kena tengok balik sebab kenapa dia meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan itu dari segi syaratnya. Misalnya dia nak berjalan ke, dia nak pergi mana-mana kan, tapi perjalanan jauh yang dia terpaksa tidak berpuasa misalnya. Itu sebagai contoh. Untuk jelasnya diterangkan seperti berikut. Jadi sekarang saya nak cakap tentang puasa qada dengan puasa sunat dia nak campur. Baik.
Hukum menyatukan puasa qada dengan puasa sunat jika meninggalkan puasa Ramadan bukan disebabkan uzur syar'i. Dia hukum dia. Kalau dia kata hukum dia nak puasa qada dengan puasa sunat yang dia tinggalkan, tapi bukan disebabkan oleh uzur syar'i, bukan dengan dari segi syarat dia boleh meninggalkan puasa, dia terpaksa meninggalkan puasa kerana nak menjalankan ataupun apa-apalah, kalau dia sakit dan sebagainya. Ya. Adalah haram ke atas seseorang melakukan puasa-puasa sunat termasuk puasa 6 bulan Syawal. Maaf saya gila. Ya, saya baca balik ke atas. Hukum menyatukan puasa qada dengan puasa sunat jika meninggalkan puasa Ramadan bukan disebabkan hukum syar'i. Tadi meninggalkan puasa Ramadan bukan disebabkan hukum syar'a ataupun uzur syar'a, yaitu dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'a. Dia sengaja yang tak puasa, tiba-tiba dia nak qada balik, dia nak campur dengan puasa sunat, tak boleh. Yang kedua, meninggalkan puasa Ramadan disebabkan uzur syar'i. Dia ada tinggal puasa bulan Ramadan, tapi keuzuran itu keuzuran syarak, mana dibenarkan oleh agama. Misalnya sakitlah ataupun perjalanan, dia tak puasa itu, ada sebab itu, maka itu boleh. Kemudian dia apabila habis hari raya, dia masuk bulan Syawal, dia nak qada balik, kemudian dia nak campur balik dengan puasa yang dia tinggal. Yang kedua ni yang ada sebab syar'i. Yang pertama tadi tidak ada sebab syar'i. Jadi dua perkara ini ya. Baik. Menyentuh puasa qada dengan puasa sunat. Kedua-dua sebab yang disebutkan tadi atau disebutkan di atas menghasilkan hukum yang berbeza dalam perkara menyatukan puasa qada dengan puasa sunat. Untuk jelasnya diterangkan seperti berikut. Jadi dia nak satukan puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan puasa sunat. Kita dia telah tengok kenapa dia tinggal puasa Ramadan itu, ada uzur ataupun tidak. Kemudian dijelaskan bagaimana. Untuk jelasnya dijelaskan perkara berikut. Hukum menyatukan puasa qada dengan puasa sunat jika meninggalkan puasa Ramadan bukan disebabkan oleh uzur syar'i. Baik. Dia dalam bulan Ramadan itu dia ada tinggal puasa. Tapi tidak ada sebab dari segi hukum syarak. Saja dia malas puasa dah. Kemudian dia meninggal. Tak puasa. Kemudian apabila habis Ramadan masuk bulan Syawal, dia nak qada balik puasa yang dia tinggal dengan tidak sengaja itu, ataupun yang sengaja dia tinggalkan itu. Di samping itu dia nak puasa sunat Syawal pula. Dalam satu hari itu dia nak campur dua puasa. Dia kata apa? Adalah haram ke atas seseorang melakukan puasa-puasa sunat termasuk puasa 6 bulan Syawal. Tak boleh. Jadi kalau dia tinggalkan puasa Ramadan tanpa ada sebab yang diharuskan oleh syarak, dia tak boleh nak mencampurkan. Apabila bulan Syawal kali dia nak qada balik, kemudian dia nak campur dengan sunat Syawal, haram hukumnya, tak boleh dibuat. Baik. Adalah haram. Jika dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, kecuali setelah selesai mengqada puasa yang ditinggalkannya dengan
sengaja itu. Jika dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, kecuali setelah selesai mengqadha puasa yang ditinggalnya dengan sengaja itu. Jadi dia dah bayar dah puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja bukan dengan ada sebab, maka barulah boleh dia berpuasa sunat. Maknanya nak campur dua di dalam satu hari. Kalau dia tinggalkan puasa Ramadan itu tanpa sebab syarat, tak boleh dicampur. Boleh mana ni? Boleh? Okey. Hukum menyatukan puasa qadha dengan puasa sunat jika meninggalkan puasa Ramadan disebabkan uzur syar'i pula. Baik. Dia tak puasa bulan Ramadan itu ada sebab. Sakitkah? Dia berjalan perjalanan jauhkah yang membolehkan dia tidak berpuasa? Baik. Mana itu ada sebab syarat. Sekarang ni dia nak qadha balik, kemudian sampai dia nak qadha itu dia nak tambah dengan puasa sunat dalam hari yang sama. Tengok. Adalah sunat hukumnya bagi orang yang meninggal puasa yang diharuskan oleh syarak melakukan puasa-puasa sunat termasuk puasa 6 bulan Syawal. Sunat hukum dia. Dia boleh cantum kedua-duanya. Sebab dia tinggalkan puasa dalam bulan Ramadan dulu kerana ada sebab syarak yang membenarkan. Kemudian dia boleh cantum pula dengan puasa sunat Syawal yang dia dapat. Dah boleh, hukumnya dia dapat pahala sunat. Dia mencantumkan satu dia qadha, yang kedua dia buat puasa sunat. Jadi boleh. Oleh itu, jika seseorang ingin melakukan puasa qadha yang ditinggalkan kerana uzur, dia nak melakukan puasa qadha yang ditinggalkan kerana uzur, maka bolehlah dia menyatukan niat puasa qadha tersebut dengan niat puasa sunat yang hendak dilakukannya seperti puasa 6 Syawal. Jadi jika dia meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan dulu ada dibenarkan oleh hukum syarak dia, sebab syarak dia, maka bolehlah dia menyatukan dalam masa dia niat nak puasa besok hari ini, aku nak puasa esok hari ini kerana nak qadha puasa wajib yang tinggal dalam bulan Ramadan, aku nak campur dengan puasa Syawal. Itu boleh kerana dia ada sebab kenapa dia tidak puasa dulu. Sebab itu dibenarkan oleh syarak. Jadi kena tengok kepada sebab kenapa dia tinggalkan puasa dalam Ramadan. Kalau syarak membenarkan, hukum syarak membolehkan dia meninggalkan puasa itu, kemudian pagi besok bulan Syawal dia nak qadha balik, dia nak campur dengan puasa sunat, dibolehkan. Kerana dia tinggal dahulu dalam bulan Ramadan itu dibenarkan oleh hukum syarak atau ada sebabnya. Pahala mensatukan niat puasa qadha dengan niat puasa sunat, dapat pahala pula. Dia satukan puasa yang dia tinggal Ramadan yang dia tinggal tapi ada sebab syarak dengan puasa sunat. Dia buat sekali, dia dalam niat itu dia buat campur dua-dua. Aku nak puasa Ramadan ganti balik yang aku tinggal dulu dengan aku nak puasa besok kerana bulan Syawal. Dalam satu niat dia campur dua-dua perkara itu. Dia kata apa? Mengenai perkara ini Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Syekh Ibn Hajar dia gambar dia masuk muda Arab. Dia ni orang Mesir asalnya. Dia belajar di Masjid Al-Azhar. Masa kecil ayah dia dah hantar ke Masjid Al-Azhar belajar hukum syarak. Dan dia terus belajar sehingga dia dewasa, sehingga jadilah dia seorang
orang alim, seorang syekh yang masyhur dan alim, malah dia dibenarkan oleh Al-Azhar untuk pergi ke mana-mana tempat di dunia ini untuk dia mengajar ilmu agama. Karena dia mempunyai kelebihan yang tinggi, yang banyak. Karena syekh-syekh di Masjid Al-Azhar itu memberi pengakuan kepada dia, jadi dia boleh. Syekh Ibn Hajar rahimahullah fatwanya menjelaskan bahawa orang yang berniat puasa sunat bersama dengan puasa wajib akan mendapat ganjaran pahala bagi kedua-dua yang diniatkannya itu, seperti katanya. Ini kata kita tengok Syekh Ibn Hajar dia kata apa? Ini fatwa yang dikeluarkan oleh dia. Tengok dia kata apa? Adalah sunat hukum bagi orang yang meninggalkan puasa yang diharuskan oleh syarak melakukan puasa-puasa sunat termasuk puasa 6 bulan Syawal. Jadi boleh dia nak gabungkan puasa yang Ramadan yang dia tinggal tapi ada sebab syaraknya, kemudian dia nak campur dengan puasa sunat yang lain, maka dia sendiri mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa ini dia belajar daripada guru lah, dibolehkan, adalah sunat hukumnya. Jadi tadi hukum tadi dia kena tengok sebab apa dia meninggalkan puasa Ramadan. Adakah dibenarkan oleh hukum syarak ataupun tidak? Kalau dibenarkan oleh hukum syarak, dia tinggal puasa kemudian dia bawa balik, boleh dicampur dengan sunat, puasa sunat lain. Itu apa namanya? Pahala menyatukan puasa qada dengan niat puasa sunat. Mengenai perkara ini, Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah, dia orang Mesir, dalam fatwanya menjelaskan bahawa orang yang berniat puasa sunat bersama puasa wajib akan mendapat ganjaran pahala bagi kedua-dua puasanya yang digantikan itu sebagaimana katanya. Ini dia kata boleh dan dapat pahala pula. Apa dia kata? Tengok. Jika diniatkan keduanya, puasa sunat dan puasa wajib, dia mendapat ganjaran bagi kedua-duanya. Jadi kalau dia niat dia nak puasa besok hari kerana nak qada Ramadan, yang dia tinggalkan kerana ada sebab sakit apakah, nak campur dengan puasa Syawal. Dia kata dalam ini dia setelah jadi orang alim dah, dia mengeluarkan fatwa ini, dia kata boleh jika diniatkan keduanya puasa sunat puasa wajib, dia mendapat ganjaran bagi kedua-dua puasa itu. Diniatkan salah satu, maka siap saya baca sekali kan. Jika diniatkan keduanya, puasa sunat dan puasa wajib, puasa sunat yang dia baru nak buat dan puasa wajib, puasa qada yang dia tinggal Ramadan itu, dia nak satukan, dia mendapat ganjaran bagi kedua-duanya. Dia dapat pahala kedua, qadanya pun dia dapat pahala, kemudian dia sunat yang dia satukan dalam puasa qada yang dia tinggal di sebab ada itu tadi, dia juga dapat pahala. Dia mendapat ganjaran bagi kedua-duanya itu. Atau diniatkan salah satu, maka gugur tuntutan yang satu lagi. Tapi kalau dia niat aku nak puasa esok nak ganti bulan Ramadan saja, maka dia hanya dapat satu sajalah. Ataupun dia kata esok aku nak puasa sunat Syawal, walaupun dia buat pun dalam waktu bulan Syawal, dia tak dapat sebab dia tak niat hak yang qada tu. Dia hanya dapat sunat yang pada dia niatkan. Jika diniatkan keduanya, puasa sunat puasa wajib, dia mendapat ganjaran bagi kedua-duanya itu. Diniatkan salah satu, maka gugur tuntutan yang satu lagi. Kalau dia niat kata qada saja. Sebab
tidak adanya, tidak mendapat ganjaran pahalanya. Nah, ini terdapat dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, bilangan yang kedua daripada 75 naskah ya. Bilangan yang banyak. Satu bab ni dia ada 75 buku yang membicarakan tentang puasa dan hukum-hukumnya lah. Ini yang disebutkan sini dalam buku yang kedua. Habis itu. Okey ya. Doa penutup di dalam majlis ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.